Jangan kita rasa kebaikan tu rasa rugi osbo salah sikit. Dak. Kita akan dapat nampak kebaikan tu. Sekali pun masa sepuh, masa apa dia, kebaikan buatlah. Sekali jangan tak ada istilah kata sebuah salah nak buat. Katanya Nabi, jika berlaku kiamat sedekah ada di dalam tanganmu ni ada benih pokok. Benih pokok. Maka katanya Nabi, kiamat dah tengah gelegung. Katanya Nabi, tanam pokok tu. Dan menjaga hubungan seorang hamba di antara dia dan antara Tuhan dia. Kita ada hubungan suami isteri, kita ada hubungan di antara anak dengan ayah, kita ada hubungan di antara saing, kita ada hubungan di antara umat dengan Nabi dia. Tetapi hubungan yang paling besar dan paling kena jaga adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah hidup kita sentiasa berhubung dengan Allah? Kalau kita rasa kita ada hubungan, kena berhubung. Isteri kita, kalau kita tinggal seminggu, akak telefon. Hello, awak makan nasi ke tak? Oh silap, minta maaf nenek. Kita ingat orang rumah kita, tukar dah nombor telefon. Pas nak berhubung lagu mana? Mesti kita kena berhubung. Maka kita sebagai hamba Allah, lagu mana hubungan kita 5 kali sehari dengan Allah Ta'ala? Ni hubungan kita ni. Dah hubungan. Lagu mana nak berhubung dengan Allah? Semaya. Itulah hubungan kita. Sembahyang itu ada waktu dia. Ya tak buat semasa ya. Ya buat kata malam saja semaya dak. Ya buat subuh, patu zuhur semaya pula berhenti sebentar, asar pula asar pas berhenti sebentar, maghrib pas isya tunggu sebentar subuh. Tujuan dia supaya hidup kita sentiasa berhubung dengan Allah Taala. Tu jaga hubungan dengan Allah. Dan memberi ancaman kepada orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Siapa dia tinggal sembahyang Jumaat, kalau dia berkata sembahyang Jumaat tidak wajib atas saya, maka jadi kafir sepakat ulama. Manakala siapa dia yang berkata awak apa tak pergi sembahyang Jumaat, saya sudah jadi wali dah. Maka tu malah sembahyang. Saya malah sembahyang. Awak tahu tak sembahyang Jumaat ni wajib? Saya tahu. Tapi kenapa awak malah pergi? Tak tahulah, saya malah, saya banyak kerja, saya serabut, saya tekan, saya malah pergi sembahyang Jumaat. Maka orang ni hukum dia fasik berdosa. Kerana apa? Kerana dia masih mengekalkan, masih percaya sembahyang itu fardu. Cuma dia tak si sembahyang. Ni hukum dia fasik. Tapi kalau dia kata sembahyang ni tak wajib langsung atas saya sudah jadi wali, saya sudah tidak ada syariat bawah pada saya boleh buat apa saja, maka orang ni telah ingkar syariat Nabi Muhammad, batalah Muhammad Rasulullah dia, automatik jadi kafir lah dia. Tak saudara ayat lah dia terbang kalau dia gapo, maka setan bisa lagi boleh terbang. Dajjal bisa lagi. Kalau jumpa tok guru tok lagu tu, kena royak kepada dia setan Dajjal. Nabi Muhammad bisa ketemu lalu masih pergi sembahyang Jumaat. Nabi Muhammad bisa hebat setara mana pun masih letak dahi di hadapan Allah, rasa malunya nak letak dahi. Dahi pun rasa tak layak nak letak dahi di hadapan Allah. Hinanya kita berbanding dengan Allah Ta'ala. Bahkan tak boleh dibanding kita hamba dengan Allah Ta'ala. Mujur Tuhan izin, dahi kita boleh letak di sejadah. Boleh sujud kepada Allah. Bukan kata apabila kita boleh semaya, kita rasa diri kita bersih. Kita ni baik, kita ni gapo. Katanya wali-wali Tuhan, buatlah baik. Tetapi jangan sibuk nak membuktikan kamu tu orang baik. Buatlah baik, tapi jangan duk sibuk nak tunjuk depan orang katamu tu orang baik. Buat baik tapi jangan nak mu kata aku jahat dia, aku baik sebenar. Gaduh tak payahlah. Ikutlah demo nak kata kita baik kau tak baik. Yang penting kita sudah buat baik dengan Allah. Manusia nilai kita baik, kau nilai jahat, tak perlu buktikan kepada manusia. Kerana manusia tidak memberi pahala ataupun dosa kita. Maka yang penting kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Tuhan saja. Kasih sayang rahmat dia yang menyebabkan kita terlepas daripada api neraka. Amal ibadat setara mana kalau Tuhan kita kata mu masuk neraka, kita nak kata ke mana? Hamba semaya dah ya Allah ya Tuhanku, dak aku nak buh mu dalam neraka, kita nak kata ke mana? Bertepik ya kita ya. Maka kalau kita ni jaga hubungan dengan Allah,
maka apabila Tuhan sayang kepada kita, maka mudah kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dan menyatakan bahayanya meninggal sembahyang Jumaat, tinggal sembahyang Jumaat. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami dan berkata, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia semua, bertobatlah kembali kepada Allah, jadi manusia yang sebenar sebelum daripada kamu mati. Apabila mati barulah kamu tahu apakah makna manusia yang sebenar. Rupanya saya hidup di atas muka dunia bukan sebagai manusia rupanya. Nah, dalil dia Allah Ta'ala kata orang sesat ni lebih daripada haiwan lagi. Balhum adallu. Orang yang tidak guna mata, pendengaran dan akal dia untuk memahami, mencari kebenaran, apabila dia sesak di atas muka dunia, maka katanya Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka semua seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi. Berat tu hewi. Bererti kita hidup bukan sebagai manusia, sekalipun bermuka manusia, tetapi muka lain kita sebenarnya. Ni. Waktu kata terkembalilah kepada Allah sebelum kita mati. Apabila mati nak taubat lagu mana tak boleh dah. Badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalun. Maka berlomba-lomba, bersegera-segera, bercepat-cepat untuk beramal soleh sebelum daripada kamu disibukkan oleh tugas. Maka sebab itulah kita kalau ada peluang, ada masa, contohnya kita bangun malam nak terkecing misalnya, boleh sebut nama Allah, sebut nama Allah. Jangan rasa rugi. Misalnya kita bangun tengah malam celak, nak bangun tahajud serah malas, serah mengatuk. Mulut ada kan? Subhanallah, subhanallah. Jenera. Tak apa dah. Tak rugi kita. Atau sebut la ilaha illallah ataupun berselawat. Jangan kita rasa kebaikan tu rasa rugi. Oh sebuah salah sikit. Dah. Kita akan dapat nampak kebaikan tu. Sekalipun masa sepuh, masa apa dia, kebaikan buatlah. Sekali jangan tak ada istilah kata sebuah salah nak buat. Katanya Nabi, jika berlaku kiamat sedekah ada di dalam tanganmu ni ada benih pokok. Benih pokok. Maka katanya Nabi, kiamat dah tengah gelegung. Katanya Nabi, tanah pokok tu. Kerana tanah tumbuhan ini antara benda yang banyak pahala adalah kita menanam pokok. Kerana apa? Binatang makan jadi pahala sedekah. Kita boleh tolong orang. Tanam pokok ni banyak benda. Antaranya Nabi sebut kelebihan tanam pokok. Kalau kiamat berlaku pun ada benih tangan kita. Tanam, jangan bimbang. Bapa kalau kita tanam buat gapo dia, kiamat dah sebuah salah. Dak kebaikan tak ada istilah sebuah salah. Buatlah kebaikan. Lagu mana sedikit kau banyak tak boleh buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali pun, buatlah katanya Allah Taala. Tu kata bersegera. Sebelum daripada kamu sibuk, dah sibuk sudah lalu. Masalah kita sibuk ni. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum, dan hubungkanlah hubungi kamu dengan Tuhan kamu. Hubungkanlah di antara kamu dengan Tuhan kamu. Biar ada hubungan kita dah. Awak ada hubungan dengan dia? Ada hubungan. Lepas tu sekadar tu saja. Saya telefon jugalah seminggu sekali saya telefon ke dia. Tanda ada hubungan. Surat-surat, saya surat, saya atas, saya selfie, saya atas muka ke dia. Tu hubungan saya. Kadang-kadang sekali ada piti saya beri hadiah ke dia. Tu ada hubungan. Ni demo ada hubungan dia, ada hubungan dia. Pernah telefon dia? Tak. Pernah berkenalan dengan dia? Tak. Tanya mak anak siapa dia? Tak. Lepas tu demo ada berhubung lagu mana? Tahu? Saya pun tak tahu saya ni ada hubungan ke tak. Ni pening lagu ni. Maka kita dengan Tuhan, kalau orang tanya ada hubungan, ada hubungan. Hubungan apa dia? Di antara hamba dengan pencipta dia. Lagu mana hubungan dia? Lebih daripada hubungan selain dia. Kita hamba. Katanya Nabi, hubungkanlah di antara kamu dan di antara Tuhan kamu dengan lagu mana? Dengan banyak berzikir kamu kepada Allah. Tu hubungnya kita.
Duduk saja tak pergi sebeh tak apa. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sebut nama Allah, sebut nama Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allah ada, Muhammad ada. Kalau sebut la ilaha illallah, Muhammad tak sebut. Kalau sebut subhanallah, tak sebut nama Muhammad. Berzikir tak semestinya berselawat. Berselawat tentu dah berzikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jangan terlepas Allah dengan Muhammad dalam diri kita. Itulah pintu menghubungkan kita dengan Allah, iaitu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pintu tu semakin kuat, semakin banyak kita berselawat, semakin besar pintu tu menghubungkan kita kepada Allah. Kita kata kita ada hubungan dengan Allah. Lagu mana penghubung kita tu? Kalau kita saluran air besar ni, air tu bit sikit lah. Kalau nak suruh air banyak, buat besar saluran tu, baru air tu banyak. Maka saluran kita nak besarnya adalah dengan banyak berselawat kepada Nabi. Orang-orang dulu pesan kepada anak-anak dia supaya banyak berselawat. Maka hasil dia kecil-kecil lagi sudah bermimpi temu Nabi dah. Kita ni nak mati lolo pun tak temu Nabi lagi. Dah nak hidup sama dia dah bermimpi pun tak boleh. Kena usahalah biar pintu kita dengan Allah Taala terbuka, pintu Muhammad kita tu. Dengan banyak berzikir dan banyak bersedekah, sembunyi ataupun terang-terang. Kita pergi tolong orang musim PKP, musim orang susah, kita pergi tolong orang. Kita tengok mocik tu nak beli bawang, nampak duk pegang letak. Kita pergi kat cashier, ya kata berapa harga bawang tu, nampak mocik tu ambil, okey ambil, hamba bayar. Tu yang kedai pergi ambil ya cik, ada orang bayar dah. Sokor ke dia. Orang lah ni zaman PKP, zaman susah, payah orang nak bantu orang. Kerana apa? Kerana dalam teori dia ngaji, zaman susah kita kena kumpul harta kita untuk modal kita ni. Tu cara orang kafir. Tetapi orang Islam kalau waktu susah, kita jangan kumpul modal kita. Kita wi ke orang, sedekah ke orang. Kerana Nabi kata tidak akan berkurangi harta dengan sebab bersedekah. Teori ke bercanggah ke? Orang kafir kata kita kena jaga diri masing-masing, ekonomi kita. Sudah pening. Nabi Muhammad kata apabila musim susah, mu tolong saudaramu, insya-Allah Allah Taala akan tolongmu. Tuhan akan sentiasa menolong manusia, maka nal abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu menolong saudara dia. Teori Nabi Muhammad bisa lagi daripada teori orang-orang lain ni. Maka antara kita nak jaga hubungan dengan Allah, bersedekah. Sama ada sedekah itu orang tak tahu ataupun sedekah secara nyata. Boleh berlaku, tak ada masalah apa. Yang penting ikhlas kerana Allah Taala. Apabila kamu bersedekah lagu gitu, apa dia balasnya dia? Turzakun, tunsarun, tujbarun. Turzakun, kamu akan diberi rezeki lebih. Kamu akan diberi rezeki lebih. Kita kata saya sedekah dah ustaz, tapi rezeki tidak bertambah. Awak tengok anak awak semua jadi juruh. Tidakkah itu rezeki? Tidak bererti rezeki kita adalah harta. Tidak semestinya rezeki itu harta. Tetapi dengan sebab kita sedekah, anak kita tak kena nyakit. Anak kita dengar kata, isteri kita taat kepada kita, hidup kita bahagia. Sekalipun kita nampak kita sedekah tak ada pulangan pun, tetapi rezeki mari ikut lain. Kita boleh taat kepada Tuhan, kita boleh pergi masjid. Tu rezeki lain pula. Tu rezeki. Jangan nampak harta saja. Tuhan kata, Nabi kata apabila kamu sedekah, kamu akan bertambah rezeki. Tunsorun. Kedua, kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu akan ditolong oleh Allah. Kadang-kadang kita naik kereta laju-laju perok aksiden, tak mati kita, orang lain mati belakang, Tuhan tolong kita. Tuhan babah kita. Kadang-kadang ada benda bahaya jatuh atas kepala, kereta rebah jatuh atas kepala, tak ada kita. Kena orang lain saja, kita tak kena. Rezeki belakang. Banyak orang musim Covid, orang lain mati belakang kapu kita. Kita seorang yang hidup. Mojo hidup seorang tak kena Covid. Tu jalan belakang Tuhan tolong. Tu jebarun, Tuhan akan tempelkan, Tuhan akan tapung segala kelemahan kita. Kadang-kadang kita dulu banyak kesilapan, tetapi apabila kita banyak bersedekah, Tuhan baiki kehidupan kita. Kehidupan kita lebih tersusun,
lebih molek perniagaan kita, kehidupan kita dengan masyarakat, pergaulan kita. Dulu kita kecek wek. Lah ni kecek jadi lacak. Apa? Sebab kita duk biasa tolong orang. Nah.